Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Chin Ying dari SJKC Chunghua Tamparuli akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Menulis Karangan Bahasa Cina melalui kaedah Bingo Toolbox 5D 1P. Saya belum siap, Cikgu. Saya tidak pandai, Cikgu. Ini antara keluhan yang saya dengar dari murid apabila mereka diminta untuk menghantar kerja rumah karangan mereka. Sepanjang PDPR, murid tidak dapat menyiapkan karangan mereka dalam masa yang ditetapkan. Penghantaran tugasan, terutamanya karangan bahagian C ini adalah kurang. Biarpun mereka hantar kerja rumah karangan, saya mendapati sebilangan murid belum menguasai kemahiran penulisan karangan. Refleksi PDP lalu juga menunjukkan bahawa hanya 44.1% daripada 34 orang murid lulus dalam AR2. Dan melalui analisis kertas jawapan mereka, saya mendapati bahawa murid tidak dapat menulis karangan yang panjangnya sekurang-kurangnya 150 patah perkataan mengikut kehendak soalan. Dengan melihat pula kepada skor AR2 murid, saya mendapati bahawa secara keseluruhannya 55.9% murid mendapat jumlah skor di bawah 40. 42% daripada murid yang mendapat markah di bawah 40 adalah murid near miss lulus. Dan min markah bagi karangan bahagian C adalah sangat rendah, iaitu hanya mencapai 32%. Ini merupakan data awal yang dikumpul yang menunjukkan murid belum menguasai kemahiran penulisan karangan, di mana karangan mereka adalah pendek dan tidak mencapai 150 patah perkataan mengikut permintaan soalan. Ini akan menjejaskan pemerolehan markah kerana isi karangan itu adalah terhad. Fitur Pooling dalam aplikasi Telegram telah saya gunakan untuk membuat tinjauan atas punca murid tidak dapat menulis karangan dengan baik mengikut perspektif murid. Di sini, seramai 60% daripada murid 4K menyatakan bahawa mereka ketandusan idea untuk menulis isi karangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh saya sendiri kerana saya lebih banyak bercakap tentang isi karangan yang perlu ditulis dan memberikan idea-idea kepada murid-murid dan menyediakan rangka karangan. Selain itu, murid suka memahami jika hanya membaca buku rujukan yang diberikan. Oleh itu, fokus kajian saya adalah untuk membantu murid menyelesaikan masalah dalam penjanaan idea isi karangan bahasa Cina dan juga membantu mereka menyelesaikan masalah murid dalam penulisan karangan bahasa Cina sepanjang sekurang-kurangnya 150 patah perkataan mengikut permintaan soalan. Untuk objektif kajian, secara umumnya diharapkan dapat meningkatkan peratusan kelulusan murid dalam pentaksiran kertas penulisan, manakala secara khususnya, murid dapat menghasilkan karangan mengikut idea sendiri, dapat menjana idea isi karangan dan hurai dengan teratur, serta dapat menulis karangan melebihi 150 patah perkataan mengikut permintaan soalan. Sasaran murid dipilih dalam kalangan murid yang gagal dalam penulisan karangan AR2. Dalam kalangan murid yang gagal, terdapat 8 orang murid yang dikategorikan sebagai murid near miss lulus, iaitu markah yang mereka peroleh adalah di antara 20 hingga 39 markah. 8 orang murid near miss lulus ini adalah sangat berpotensi untuk mendapat pencapaian yang lebih baik. Untuk proses pelaksanaan kajian, saya telah membuat pemerhatian atas hasil kerja murid sepanjang PDPR dan begitu juga keputusan AR2 dianalisis. Kemudian, saya menetapkan sasaran. Lepas itu, saya mengenal pasti masalah murid menggunakan fitur pooling melalui Telegram dan memberi pretest kepada murid-murid. Dan ini telah menunjukkan keputusan pretest agak lemah.
Kemudian, saya mengenal pasti kemahiran dan tahap penguasaan yang mereka sedia ada, iaitu memastikan murid tidak mempunyai masalah dalam penulisan ayat dan telah mempunyai kemahiran asas dalam penulisan, serta memiliki dan menguasai kuantiti kosakata yang mencukupi. Dan saya merancang kaedah yang sesuai dan berkesan, iaitu menggunakan kaedah Bingo Toolbox 5D 1P. Setelah intervensi dijalankan, saya akan menjalankan post-test dan kemudian membandingkan keputusan pre-test dan post-test murid-murid. Jadual pelaksanaan adalah bermula dari 17 Mei hingga 27 Mei 2021. Apakah yang dimaksudkan dengan Bingo Toolbox 5D 1P ini? Bingo Toolbox 5D 1P merupakan satu intervensi di mana guru membimbing murid menulis karangan menggunakan template yang serupa dengan konsep toolbox, di mana kaedah ini telah melibatkan unsur gamifikasi, di mana murid-murid memainkan peranan untuk mengisi alatan ke dalam toolbox yang disediakan, iaitu mengisi kata kunci ke dalam template yang disediakan. Bagaimanakah pula jika murid tidak mempunyai idea untuk memikirkan kata kunci untuk diisi ke dalam template ini? Di sini saya telah memperkenalkan 5D 1P, iaitu 5 deria dan 1 perasaan, iaitu murid memikirkan isi karangan berdasarkan kepada deria. Contohnya, apa yang mereka nampak, apa yang mereka dengar, apakah yang mereka rasa melalui deria sentuhan. Begitu juga, mereka boleh memikirkan perasaan mereka sepanjang pengalaman yang ingin mereka nyatakan dalam karangan jenis cereka. Perkataan bingo ini pula menunjukkan bahawa murid perlu menulis 5 perenggan untuk membantu mereka menghurai isi karangan dengan lebih baik. Murid-murid seterusnya dibimbing melalui perbincangan kelas untuk mempelajari cara penggunaan template itu. Selepas murid tahu cara penggunaan template itu, maka murid membina ayat menggunakan kata kunci yang diisi untuk setiap perenggan. Dalam setiap perenggan itu tidak boleh kurang dari 3 ayat. Dan selepas murid siap menulis karangan mereka, mereka boleh menyemak karangan berdasarkan template sambil menanda perkataan bingo. Permainan bingo ini diselitkan dalam kaedah ini untuk menarik minat dan perhatian murid. Karangan yang ditanda bingo merupakan karangan yang ditulis dengan isi yang padat dan struktur pengorganisasian penulisan yang baik. Ini merupakan dapatan kajian, iaitu perbandingan min markah pre-test dan post-test, di mana terdapat peningkatan min markah sebanyak 41.5%. Kita juga boleh lihat markah post-test murid bagi setiap murid sasaran adalah meningkat berbanding kepada markah pre-test. Ini pula merupakan bukti impak di mana murid telah menggunakan kaedah Bingo Toolbox 5D 1P yang dikongsi oleh guru. Ini pula bandingan hasil kerja murid dalam pre-test dan juga post-test. Ini pula merupakan analisis maklum balas murid di mana semua murid sasaran bersetuju dan sangat bersetuju bahawa kaedah ini membantu mereka dalam menulis karangan dengan lebih mudah, dapat menyiapkan kerja rumah dengan lebih cepat, membantu mereka menjana idea karangan, membantu mereka menulis karangan melebihi 150 patah perkataan dan seterusnya membantu mereka meningkatkan kemahiran dalam penulisan karangan. Kesimpulannya, penggunaan intervensi Bingo Toolbox 5D 1P telah membantu meningkatkan penguasaan murid dalam penulisan karangan khususnya karangan bahagian C dan objektif kajian tindakan tercapai.
Bagi cadangan untuk kajian seterusnya, saya akan menggunakan kaedah grup snowball bagi menjana idea isi karangan murid. Intervensi ini mendorong kolaborasi antara murid dan menyiapkan karangan dalam bentuk kumpulan. Intervensi ini boleh digunakan dalam PDP atas talian ataupun secara bersemuka. Sekian sahaja pembentangan kajian tindakan saya. Sekian dan terima kasih.